wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Baik. Surah Taha, dah baca dia ke dia Taha, jangan baca Toh, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Toh. Speaker on the way. Ada Allah, tak mengaji lah, tak mengaji. Taha ni dia baca Toh. Toh. Masa ni mahak ni dia mahak. Ujian apa? Baca dia panggil dia risai apa? Ujian baca dia lah Quran ni. Alif lam ra. Hak sepatutnya. Kayak dia lagi bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra. Ar-ra. Jeng ustaz tu. Sekali lagi. Ar-ra. Balik Al-Baqarah ni baca ni. Alif lam mim. Boleh baca. Alif lam ra. Ar-ra. Nanti kat tempat. Taha. Taha. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui maksudnya. Lebih selamat kita terjemuh. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui maksudnya. Surah Taha ni diturunkan di Mekah, mengandungi 135 ayat dan kedudukannya adalah surah yang ke-20 daripada 114 surah. Surah yang ke-20 daripada 114 surah. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad supaya engkau menanggung kesusahan. Turunnya Al-Quran kepada kamu bukan nak suruhmu susah dak. Bukan nak suruh kamu susah. Bahkan Al-Quran ini sebagai hudan dan petunjuk, sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai macam-macam lah Al-Quran ini. Hak susah jadi senang dengan Al-Quran. Bukannya hak senang jadi susah. Susah ustaz, sekat-sekat ngajar ngaji tak lagi mana-mana. Mana? Dulu tak ngajar ngaji, boleh ke derak situ derak sini. Lah ni orang lantik jadi guru Al-Quran. Tak lagi mana-mana ustaz. Susah. Ya nampak susah. Padahal jadi guru Al-Quran ni susah ke senang? Senang. Beras tak kena beli. Ada je tak nak murid wari berah. Okay. Macam-macam boleh. Pisai hok sama. Pisai. Cemuh tengok pisai. Asal turun ngaji pisai. Asal dia pergi makan apple juga. Anggur mana. Oh, ni enggak pisai Allah. Mau ustaz ngajar ngaji ustaz tahulah. Mari rumah tu ngajar ngaji. Gadia malas supik pisai. Ni gadia wari banyak ni pisai. Allah lah. Tak ada kau wiwah anggur, tak ada. Al-Quran diturunkan kepada Nabi bukanlah untuk menyusahkan. Bukanlah untuk menyusahkan. Allahu Akbar. Maknanya apa di sini? Maknanya, janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita disebabkan kaum kafir musyrik yang engkau seru supaya mereka beriman masih berdegil dalam kekufuran. Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, engkau hanyalah bertugas menyampaikan. Sesiapa yang menuntutnya selamatlah dia, dan sesiapa yang engkar celakalah dia. Nabi ni adik kakak, bila dia terima wahyu, dia sampaikan kepada orang-orang Mekah. Bila orang Mekah tak dengar, dia jadi susah hati. Dia susah hati. Bapa ni
Orang kau tak ada ngajar ni, baru ni penuh. Susah hati tak? Susah hati. Awak tak tahu, awak ni murid ya. Kita hok ngajar ni mikir macam-macam. Awak tak sedengar dah aku ngajar. Nak resign lah, berhentilah. Ngajar masih ada tak sedap kali ngajar. Orang kau tak ada ni macam-macam mikir ni. Okay. Siapa-siapa perekat kat rasa ramailah ustaz-ustaz serah gitu. Gi balasah gi hari ni penuh orang suka. Gi minggu lepas separuh tak ada. Aku mana ni? Aku lah ustaz cuti sekolah ni. Gi minggu ketiga 3 orang. Tu email tu bila tu siap. Tu pun jenera 2 orang. Tu email tak jenera, duk kuti kapek kita orang duk ngajar. Duk kuti kapek, bluebell kapek tu. Minggu depan pergi lagi, mampu tak pergi dah. Kena bahasa dah aku pergi. Saya ustaz pernah pergi ngajar satu balasah dalam area Kalacepo. Bukannya kampung bandar, Kalacepo. Dia sapa pukul 7.20, maghrib 7.25. Dia buka balasah, buka jendela, buka lampu. 7.25 masuk maghrib, dia buka speaker, dia bel. Lepas dia bel, dia semaya sunat. Lepas main sunat, tak ada lagi, dia semaya maghrib, sore-sore dia. Pas main maghrib, dia tutup semula belakang, start motor klik. Tak ada orang gisah dengan ngajar semaya pun tak ada orang pergi. Allahu Akbar. Nabi, kalulah kita ustaz biasa ni pun jadi dia panggil jadi bila tak ada orang ni kita menjadi mikir macam-macam, apatah lagi Nabi. Nabi ni Nabi lantikan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang tak dengar dia ngajar, orang tak terima ajaran dia, cukup kecewa. Maka benda tu jadi memberati kepada Nabi. Maka Tuhan kata, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Al-Quran diturunkan pada kamu bukan untuk memberatkan kamu. Muntah sarusinglah orang tak terima, orang tak dengar, orang nak lawat. Khijamung hanya menyampaikan. Wa ma alaina illal balagh. Kerja Nabi hanya menyampaikan, orang terima dia selamat, tak terima dia celaka. Illa tazkiratan liman yakhsha. Hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Allah. Illa tazkiratan liman yakhsha. Quran ini sebagai peringatan liman yakhsha, bagi orang yang takut. Takut ke dia? Takut melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang juga tinggi. Menciptakan langit, menciptakan bumi, was samawati al-ula, dan langit yang tinggi. Al-Quran ni tanzilan, turunnya Al-Quran dari pihak siapa? Mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Dari pihak Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Siapa tu yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi tu? Siapa dia? Ar-Rahman. Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang bersemayam di atas arash. Ni tengok ni tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yang ditulis oleh seorang ulama Malaysia. Nama dia nya Syekh ke dia? Abdul Rahman, Syekh Abdullah Basmih. Syekh Abdullah Basmih. Disema oleh Tok Peti Haji No. Dan kata-kata alwai oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Kata alwai pula Datuk Dr. Abdul Hamid Osman. Ni kata alwai pula pengarah JAKIM Brigadier Jeneral Datuk Abdul Hamid bin Zain Abidin. Mana kata apa dia? Buku ni tafsir pimpinan Ar-Rahman ni apa dia? Well certified. Katanya Syekh Abdullah Basmih ni
Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dia buat ta'liq bawah tu, Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy, yakni menurut cara yang layak baginya. Dia tak tolak Allah Ta'ala bersemayam atas arasy. Dia kata memang Allah Ta'ala bersemayam atas arasy. Tapi menurut cara yang layak baginya. Ni buku ni bukan buku Wahabi. Bukan kitab Wahabi ni kitab yang dikeluarkan oleh KJM Malaysia. Dr. Mahathir ni sains. Kalau kita kata ni faham Wahabi gak, Mahathir Wahabi, Hamid Osman Wahabi. Hamid gak boleh nama Brigadier General tu Wahabi. Habis Wahabi. Pelik sungguhlah pupuk kita ni. Tak boleh terima Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Duk wayak istawa bermakna istaula, menguasai. Tak apalah, kita terima, kita pun terima. Orang nak takwil Quran pun tak ada masalah. Hak tak si takwil pun tak ada masalah. Hak nak kata bahawa yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka tu bermaksud kuasa Allah menguasai mereka pun tak ada masalah. Kita nak kata tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan bermaksud tangan, tak ada masalah juga. Tu sikap kita, sikap kita yang sepatut kita ambil, bukan nak balas, bukan nak kata ni halah takwil Quran ni kapai belaka. Jangan. Dia ada silsilah, ada sejarah juga. Dan kenapa timbulnya kumpulan muawwilin, kumpulan orang yang menakwil Quran? Ada sebab juga. Dan takwil yang dibuat bukannya salah. Semuanya nak sebut Allah ni maha berkuasa. Baik khalaf yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat ataupun salaf yang tidak mentakwilkan, semuanya nak kata Allah maha berkuasa. Tak salah Hak kita jadi peliknya tak boleh terima antara satu sama lain. Khalaf tak boleh terima salah. Ni kumpulan hak tak takwil ni semua sesat karut belaka. Mana Tuhan ada muka, mana Tuhan ada tangan, mana. Ni Tuhan kata ni, dia bersemayam atas arasy. Kamu telah kata Tuhan di bertempat. Tuhan di mana tempat? Atas dok, bawah dok, kiri dok, kanan dok, tepi dok, belakang dok. Lepas tu dok belakang tak ada. Ada. Kok mana? Ada tapi tidak bertempat. Atas dok, bawah dok. Kalau kata dok atas arasy juga. La ilaha illallah. Ada sahadis dia doa ala ni ala. Ala ni kita kata ala ni bukan bermaksud atas. Bukannya telefon duduk atas meja, duduk atas gini. Ala ni tidak semestinya bermakna atas. Satu hadis dalam bab buka puasa disebut kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftiru ala tamratin. Berbuka puasa ala tamratin. Ala tamratin. Cakap Nabi buka puasa duk congok atas buah kemur. Adalah Nabi berbuka puasa dengan buah kemur, dengan buah tamar. Bukan kata duk congok atas buah kemur dak. Guna ala juga situ, kan? Guna ala. Jadi juga ayat ni kita bukan kata Tuhan duk congok atas arasy. Itu tidak. Cuma kita berkata melalui ayat ni Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam atas arasy. Tapi jangan duk nampak macam raja bersemayam atas singgasana. Jangan duk nampak macam pengantin duk bersemayam atas ganjangnya. Bersemayam tu kan? Pengantin ganjangnya ke dia? Gede pagi ganjangnya. Kerja kan dengan ganjangnya. Plumbing tu kan? Bahasa Kelantan panggil ganjangnya. Congok. Jangan nampak gitu. Orang duk belasan di atas ganjangnya tu tak cerdik mana. Cerdik ke? Doktor dua-dua tu. Hak jatuh doktor, hak tino doktor, bukan doktor ni tak ada. Hak baru-baru ni nak sanding. Kerah nak sanding, hak sanding congok. Orang sanding kata tak gok geri. Paling kau ni kata nak tengok pengantin tu. Kasut duk tepi tu. Paling. Allah bodohlah. Allah lah. Cerdik ke? Doktor benar. Tapi kak ikut orang suruh. Mari kak lek dapur ni, orang dapur nak tengok anak tuna ni. Jalan kita cacah muka pintu dapur sengih. Ya Allah.
Tidak raja lagu tu. Tak salah sanding deh. Jangan sanding lah apa-apa. Seksa diri. Kena tepung tawar berapa pula tegak Allah. Ikut orang Sumat. Wah. Mamam fuak tu pula. Allah lah tak ada pasal. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Taala yang bersifat dengan Ar-Rahman, bersemayam atas arasy. Ingat dah kata-kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, yang Malik sebut ke dia, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifi, al-istiwa' ma'lumun wal kaifiyatu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Ni satu kaedah yang cukup bermanfaat. Istiwa benda yang maklum. Memang istiwa mana dia bersemayam. Cuma cara dia tidak diketahui. Jangan royak macam manusia. Supaya tangan. Tangan bila Tuhan kata dia ada tangan, adalah tangan. Tapi jangan kata serupa dengan tangan kita. Muka, Tuhan ada muka. Wajhullah disebut oleh Quran. Memang Tuhan ada muka, tapi jangan nampak macam muka kita. Bahasa kita Melayu pun muka ni banyak perkara ada. Okay, muka kita guna ni bukan muka orang ya. Muka pitu. Supaya kau muka pitu dengan muka orang. Ada main kat muka pitu tu lalu payah. Okay. Muka jendela. Muka kereta. Ada tak muka kereta? Berapa bayar muka kereta ni? Kita bayar banyak, 40 kita bayar. Muka kereta. Ada bayaran muka. Tanpa bayaran muka, orang jual kereta kan tolong dia coming. Tanpa bayaran muka, muka tak kena bayar. Tangan kaki je bayar. Bak kalau bahasa Melayu pun makna muka ni pun banyak. Maka tak layaklah kita kata muka Allah ni serupa dengan muka kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah jua yang memiliki, lahu baginya. Mana kata Allah yang memiliki. Apa dia? Ma, apa sahaja fis samawati, yang ada di langit, wama, dan apa sahaja fil ard, yang ada di bumi, wama bainahuma, dan di antara keduanya langit dan juga bumi, wama tahtas sara, dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi. Atas langit hak Tuhan, tengah hak Tuhan, bumi hak Tuhan, dalam bumi ni pun hak Tuhan. Dia nak bui siapa-siapa dia boleh bui. Sebab tu Tuhan kata wa mayyat mana? Allahumma salli ala Muhammad. Walau amana ahlul qura wattaqau. Kana ayat tu la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Tak ada hafiz sini. Allahumma salli. Tak ingat. Ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Tak ingat. Tak ada ingat. Tak ada. Depan tak ingatnya. Jika sekiranya penduduk sebuah negeri ni beriman dan juga bertakwa. Jika sekiranya penduduk sebuah negara ni beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan buka bagi mereka barakatim minas samawati wal ard, keberkatan mencurah-curah daripada langit dan juga bumi. Ayat rezeki ni kalau kita tengok dalam Quran, Allah Taala akan sebut langit dulu. Rezeki ni marilah langit, baru Tuhan sebut bumi. Rezeki yang paling utama mari langit ni apa dia? Air hujan. Turun air hujan membasahi bumi, banyak benda orang boleh manfaat daripada air hujan. Orang nanam, orang merah, orang berapa dapat hidup. Dan mutaakhir ini kita melihat memang orang yang terlibat dengan perniagaan langit jauh lebih kaya daripada orang yang terlibat dengan perniagaan bumi. Orang terlibat dengan perniagaan langit. Kita tengok orang yang terkaya di dunia, terkaya di Malaysia. Yang nega ke dia? Toke ke dia? Ananda Krishnan, toke Maxis. Maxis ni ke dia? Rangkaian telefon. Telefon duk bumi tapi rangkaian dia duk langit. Jenam Penandas ke dia nama? Penandas.
Tony Fernandez. Dah kaya ke miskin? Kaya. Dia token ke dia? Asia. Asia ni lalu kat atas jalan highway ke atas? Ku atas. Orang selibat dengan perniagaan kapal terbang, kaya-kaya belaka. Kecuali emas. Rugi semua Malaysia Airline System. Hot libat dengan rangkai ni. Token ke Astro. Siapa dia Astro token? Ananda Krishna juga. Ananda Krishna juga. Messi pun dia, Astro pun dia. Astro TV duduk rumah tapi lain dia ku atas. Semua ku langit-langit belaka. Orang hak main nego langit-langit ni lebih kaya daripada nego bombing. Dia jual air tawar, kismis, badam cerdik. Tak kat jual tak kaya-kaya. Allah lah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau menyaringkan suara dengan doa permohonanmu, maka yang demikian tidaklah perlu, kerana sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi. Wa in tajhar bil qaul, kalau mu duk tepik ya minta doa ya Allah, perlu ke tak? Tak perlu. Allah ni sah ke hak tubik mulut, hak duk dalam hati kita sebelum kita tubik ni dia tahu dah. Kita ada ahli hati tak tahu. Amo duk ngajar ni, dia bakat dengar sengih belaka ni, nampak setuju ni, nampak sengih ni. Dalam hati ke dia tak tahu. Dia kata ustaz ni serabu. Mana? Tak tahu. Bila nak berhentilah. Tak tahu, tapi Allah sebelum tubik mulut lagi tahu dah. Sebelum tubik mulut lagi tahu dah. Maka tak perlu kamu menyaringkan doa, menyaringkan suara ketika berdoa. Fa innahu, sesungguhnya Allah ya'lamu sir, mengetahui perkara yang rahsia, wa akhfa, dan segala yang tersembunyi. Allahu la ilaha illahu, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Lahul asmaul husna, baginya lah segala nama-nama yang baik. Nama yang baik bagi Allah semuanya menggambarkan sifat-sifat Allah. Allah ni nama dia bukan setakat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama dia ada Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahhar. Nama-nama yang menggambarkan sifat keagungan, keperkasaan Allah. Kalau tu ni Aziz mula kata dia something. Geger tu big something. Baik, mula ayat yang ke-9. Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Tujuannya apa dia? Tujuannya untuk memberi semangat kepada Nabi, untuk we motivate pada Nabi. Ya, Nabi ni sudah down kerana orang tak dengar ceramah dia, orang tak terima ajaran dia. Maka Allah bawa mari cerita Nabi Musa, nak ayat wahai Muhammad, bukan Musa orang je orang tak diterima ajaran. Nabi-nabi sebelum kamu, khusus Nabi Musa, terima nasib lebih teruk daripada kamu. Mu ni setakat pak saudara lawanmu, tapi Nabi Musa ayah akak dia sendiri. Ayah akak. Hak lawan Nabi ni Abu Lahab. Abu Lahab pera Nabi pun tak. Hak pera Nabi ni Abu Talib. Abu Lahab tak pera Nabi, dia duk sahur gitu je. Anak sudah kawan, tak nak sudah kawan, duk ngajar. Muhammad Haju, tak nak sudah kawan, nak sudah kawan. No siapa Muhammad Ju? No siapa? No kawan, pak saudara dia. Mau nak siapa? Hidup sahur kata Nabi Muhammad ni anak saudara dia. Tapi dia turut dak. Pak saudara baru tak pera pun. Tapi Nabi Musa, Fir'aun pera start pada umur sehari lagi. Umur sehari. Berlahir-lahir dihanyutkan ke sungai Sapa depan istana Fir'aun. Fir'aun nak bunuh bini Fir'aun, kata tak usah lah, kita pera lah, hamba pun lama tak ada anak kecil, nampak budak pun comel Fir'aun halah juga ke bini dia pun. Mana halah ke bini, tak apalah pera. Bawah tanggungan Fir'aun start pada bayi, siapalah Nabi Musa ni besar, Fir'aun belaka tanggung. Jadi anak akak punya saya habis tak tahu piti berapa, kalau nilai tak tahu berapa juta lah habis nak beli besar Nabi Musa ni. Anak raja cakap dia pakai baju bandel.
Paling kurang kiki lala. Mana? Paling kurang anak raja cakap nak makan bandel. Firaun ni raja, kita kena nampak dia ni raja. Dia tak pakar ni hak lekeh-lekeh ke apa dah. Ada dengan dayang, ada dengan inang, ada dengan macam-macam nak membesarkan Nabi Musa. Nak besarkan Nabi Musa. Tapi ikut arahan Allah, dia kena lawan juga ayah dia ni. Walaupun ayah dia yang membesarkan dia. Dah Tuhan suruh lawan tetap lawan. Wahal ataka hadisu Musa, dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal Nabi Musa? Mu yang duk sedih sangat ni Muhammad, mu tak dengar kau cerita Nabi Musa ni? Tak siapa ke kamu cerita Nabi Musa? Yang mu duk sedih pak saudara mu lawan, orang kampung tak dengar mu mengajar do lawan mu tak dengar kau? Tak siapa ke kepada kamu cerita Nabi Musa? Izra'a nara faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Apa tak ada banyak ni Syawal. Masya Allah, sakit kerana kalah kah? Tengok bola ke malam? Tengok bola? Dah. Memang sakit lah. Masya Allah. Syafahumullah. La ba'sa tahur insya-Allah. Mudah-mudahan sakit itu menghilangkan dosa-dosa. Baik ngakulah ustaz mula masa ngaji. Syekh nama Allahumma salli Muhammad. Teringat Syekh apa? Dia tidak duduk di sekolah. Maulana ni dia mari ya. Dia mari ya klik. Dia mari macam ustaz ngajar sini mari stop klik. Dia tidak duduk di sekolah. Cak duduk bodoh dia ni. Syekh Arifi. Muda lagi tu Kita ngaji tu umur 25. Dia ngajar tu umur 20. Dia ngajar dah umur 21 tu, dia habis darah hadis dah, dia habis BA di Jamiah di Karachi University. Orang banyak ilmu. Baru umur 21, 22. Kita masa tu 25, 26 dah umur. Tapi dia ngajar musalah hadis. Cukup baki. Dia tahu kita nipu siap. Dia tahu kita nipu siap. Tak tahu tak apa, tahu tegak. Yang tebek kakak no. Sekali ustaz tak pergi kelas. Tak pergi kelas. Tidur dia bilik. Mana? Pagi esok dia masih tanya. Kah itu. Kah itu. Mau gimana mari? Kata sotel saja. Aku tidur. Oh ya betul, aku tidur. Saya sore lagi. Mau gimana? Bimar ustaji bodar besar me. Kata sakit ustaz, kata kepala pening gini. Dia tengok ustaz, tengok mung duduk. Mung kecek betul. Mung kecek betul, mung tidur. Mung mai sini. Dia panggil hok sakit tu. Dia pegang kepala berdebak. Allahu akbar. Selamat kita kecek betul ni selamat. Tak sengaja aku sakit lah. Mari sakit hari ni segar dah. Orang sakit paling sakit kepala ke 2-3 hari. Hari tu sakit dah. Hari tu sakit dah. Obat makan tak makan. Kenapa sangat nipu? Berdebak ya tepa gok kau tu kena. Nama Muzammil. Esok dia masuk pula. Ada Muzammil. Esok dia masuk pula. Dia panggil pula. Tu, Indra. Dia panggil pula pucat. Tak kena teh pula ni. Dia ambil 10 ya. Ambil. Dia ambil 10 ya. Habis upah kena teh mari. So kau tu sengih. Kau nak marah jadi lah. Kira dia. Boleh piti 10 ya. Maulana Pakistan ni macam-macam dia kreatif. Dia tak hukum serupa belaka nak mari dia. Kita orang Melayu tahu orang luar. Dia tak teh. Dia tahu kita piti ada lebih sikit pada orang lain. Kalau tak pergi kelas agak denda dia. Mungkin kedai membeli coklat supik. Dia beli coklat tu kat lepas smoothie sepung berebut. Nah, Pakistan boleh coklat smoothie ya, coklat ni. Sorang-sorang dia bagi lepas seru. Papa igak. Mana? Ada ambil 2 bergocok. Waku. Allah suka. Izra'a naran, ketika dia melihat api, ketika Nabi Musa ni melihat api, lalu berkatalah kepada isterinya, umkusu inni anastu nara, berhentilah, sesungguhnya aku ada melihat api. Ni cerita
ketika Nabi Musa bersama isteri dan anaknya dalam perjalanan. Nabi Musa ni cerita dia panjang. Lepas dia bunuh tanpa sengaja seorang lelaki, ingat tak? Berbak tumbuk sebutir, mati, dia lari ke Madian. Lari ke sebuah negeri nama Madian. Di sana dia berkahwin dengan anak Nabi Syuaib. Berkahwin dengan Nabi Syuaib. Lepas boleh anak, maka dia kembali ke Mesir. Dalam perjalanan kembali ke Mesir inilah bersama isterinya sampai di satu tempat nama Tur Sina. Satu tempat nama Tur Sina, lembah yang mulia. Dia nampak api. Kalau duduk di bukit, nampak api, nampak asap, tanda ke dia? Tanda ada orang. Tanda ada orang. Maka Nabi Ibrahim kata, Nabi Musa kata pada isteri dia, Kusu, duduk sini. Tak segi, biar bagi sore. Takut-takut hak ada tu bukannya orang penjahat ke berapa ni suara suami yang bertanggungjawab ni. Tanggungjawab. Awak duduk jaga anak, saya pergi sore. Kalau orang baik, alhamdulillah. Kalau penjahat, tak apa, saya lawan, awak lari. Bertanggungjawab. Tok lelaki lah ni, awak pergi tengok ke apa. Kenapa dah? Semua suruh bini. Dia ada kereta, acong bini lah naik atas pasar, beli air, sayur, basuk-kasuk dengan orang, dengan bangla, dengan berapa. Dia relax ada kereta. Ni tak baca punya suami. Jangan nikah dengan lagu tu. Kalau awak nikah pun jadilah suami yang tanggungjawab terhadap isteri. Pergi McDonald, duduk congok main telefon. Bini lah, caca, duduk beratur, Kentucky. Rasa tak? Orang jatuh relax, bini belakang. Rumah sudahlah bini ni jadi pelayan pada kita. Kedai biar kita layan. Awak duduk. Awak nak makan apa dia? Ayam pedas, daging singgang. Mana? Biar saya ambil. Kita pula akak dia ke bini. Nida relax, bindah lah dukung anak kecil dua nak akak nasi lagi krio bini nak letak salah tak ada nasi panas ke kedah nak minta nasi panas. La ilaha illallah. Makan bini duk ribu anak begini lagi. Nak suak lagi dia puak. Sudah makan ke dia? Sak rokok. Cepatlah makan tu gak. Kawan ni nak suak anak lagi, suak dia lagi. Dia suruh cepat. Dia relax bawa anak koci. Anak semua dengan bini. Dia bawa anak juga anak koci. Nabi Musa kata, yang ayang duduk sini. Tengok abagi. Kau tengok ada raksasa ke apa? Lari minta pertolongan. La'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya. Paling tidak abagi ni boleh api, tak apa dah. Tengah malam gelap, torchlight tak ada. Kalau ada handphone boleh kira suluh dengan handphone. Tak ada. Ada api, paling-paling boleh dia panggil obu. Obu ni ada. Bahasa Kelantan dia ada. Dulu mana ada pita ayat suluh kau tu ya dengan pelepasnya tok ketua pergi rumah tok ngulu. Kenapa bini saya nak beranak. Bini nak beranak yang ketuk ngulu ojek. Dia panggil karo. Bahasa Kelantan panggil karo. Karo. Kalau dia kata la'alli atikum minha biqabasin, mudah-mudahan abagi ni boleh buat hari karok sebatai, tak apa dah. Tak boleh muka lain pun. Au ajidu 'alan nari huda, atau aku dapat di tempat api itu petunjuk jalan. Takut-takut ada orang ke boleh tanya jalan mana nak pergi ke tempat kita nak tuju ni. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka apabila dia sampai ke tempat itu, gigi bini dia tunggu ni. Siapa tempat tu? Dia diseru. Kedengaran satu suara, ya Musa, wahai Musa. Tengah malam. Tengah malam. Tengah pada pasir. Tak ada orang. Nampak ada api. Gi dekat bunyi suara. Hei Musa. Kalau kita agak-agak ke dia? Terkecing. Inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Sesungguhnya aku Tuhanmu, maka bukalah kasutmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa.
kerana engkau sekarang berada di wadi tua yang suci. Wadi ni lembah, lembah yang bernama lembah tua. Lembah tua ni muqaddas, dia satu lembah yang suci. Suara tu menyeru mengatakan kepada dialah Allah, Tuhan Nabi Musa. Maka nak bermunajat dengan Allah kena dalam keadaan suci. Cak selipar, kamu berada di satu tempat yang suci. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Tuhan sebut lagi, dan aku telah memilihmu menjadi rasul, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepada kamu. Wa ana ikhtartuka, aku telah memilih kamu. Jawab temu lain ni semua orang bui, semua orang pilih. Okay. Nak jadi YB kerana orang pilih hari raya. Nak jadi cikgu, orang lantik jadi cikgu. Menjadi doktor, KJL waktu bik surat dia ni sebagai seorang doktor. Tapi Nabi bukan KJL lantik, bukan orang pilih, dipilih oleh Allah, dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah aku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Wa aqimis salata li dzikri. Tuhan sebut, aku lantik kamu jadi rasul. Dengan molek aku nak ayat. Hak Tuhan ayat apa dia? Inni anallah, akulah Allah yang tidak ada Tuhan. Lepas ni mu tengok orang semua api tu bukan Tuhan. Mu tengok orang semua batu tu bukan Tuhan. Mu tengok orang semua gapo pun semua tu bukan Tuhan. Tuhan ni ialah Allah. Fa'budni, sembahlah aku semata-mata. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah semaya untuk ingat pada aku. Maknanya orang yang semaya dia teringat Tuhan, dia tidak cukup syarat semaya. Satu perbahasan cukup menarik dalam ayat wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ada ke ayat tu? Ada. Tuhan kata la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu semaya dalam ketika kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga mu faham molek gapo yang kamu katakan. Ayat ni dia berkait dengan ayat ni, wa aqimis salata li zikri, dirikanlah semaya untuk ingat pada aku. Maknanya ayat tadi bukan sekadar melarang orang mabuk semaya. Ke pengharaman arak ni dulu ingat tak? Mula-mula turun ke dia, ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa arak dengan judi ni lebih besar daripada manfaat. Mudarat dia lebih banyak daripada manfaat. Arak ni ada manfaat ke tak? Ada manfaat arak? Enggak dia manfaat? Panah. Iya. Boleh memanaskan badan. Satu. Yang kedua, menyedapkan masakan. Tak agak aku apa. Tahu dia masuk. Enggak dia syawah. Medical. Entah khabar dah entah tepi doktor tu. Doktor tak royak. Perubatan. Ada doktor agak obat. Mengasuh doktor. Dah. Nak sebut manfaatnya sikit. Dah. Sikit. Yang paling nampak manfaat orang jual arak ni, orang jual arak lah. Tu yang paling manfaatnya. Sebab boleh piti. Toke arak semua kaya-kaya. Tu yang manfaat. Muka lain tak ada obat-obat gapo, tak ada obat arak ni. Bolehlah manah badan sementara lah, tapi gak manah tu gak mabuk warga dia. Minah arak jadi panas. Mana? Minum tu gak ram jadi pening mabuk, tak ada pasal. Sikit manfaat banding dengan mudarat. Bila turun ayat tu, adakah arak ni jadi haram? Tak lagi. Turun ayat yang kedua, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu semaya ketika kamu mabuk. Turun ayat ni, arak masih lagi belum haram. Cuma dilarang ketika mabuk jangan semaya. Sebab sebelum ni sahabat-sahabat mabuk pun semaya. Tok bila mabuk pun best. Allahu akbar, Allahu akbar. Mabuk pun dia best. Tok imam mabuk pun semaya. Penuh kansa. Pak kansa. Sehingga tukar ayat.
Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun antum abiduna ma a'bud. Tukar. Wahai kafir, aku sembah gapo mu sembah, mu juga sembah gapo aku sembah. Jadi tukar taki. Turunlah ayat jangan semaya tika mabuk. Ulama bahas jangan semaya tika mabuk ni juga termasuk orang yang tak faham Quran. Kalau dia semaya tak sah. Biasa dengar? Deh. Ulama bahas orang hak baca Quran tak faham, dia semaya tak sah. Oh, sudah. Masa ngaji mula, masa ngaji. Seorang Maulana Ustaz, dia kayak nak kata 30 juzuk tu mustahil. Paling tidak yang menjadi rukun semaya tehah ni mungkin tahu maksud dia. Kalau tehah surah-surah lazim ni kamu tak tahu maksud, semaya kamu tidak sah. Sebab tu saya kata hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga mu tahu, mu faham molek gapo mu kecek. Napa ayat tu ke? Hatta ta'lamu, sehingga mu tahu, mu faham ma taqulun gapo hak mu ayat. Kam min musallin, dia kata berapa ramai orang semaya lah ni lam yashrab al-khamr, tidak minum arak pun, walakin la tafhamuna ma taqulun, tapi mereka tak faham gapo dah hak kecil. Tak mabuk tapi gak baca teh tu gak bismillahirrahmanirrahim dia tahu makna, tak tahu makna, tak sah semaya. Mana supaya orang mabuk dia kecil, orang mabuk ni faham ke tak? Dia apa khabar tak orang mabuk ni? Apa kita gini, mu siapa? Dia yak ke bini dia tak kenal. Deh, orang mabuk ni ke bini dia cak baju ni busuk pahangan, tukar baju lain. Apa cak baju malu lah. Padahal bini dia tahu tak? Pagi esok bangun, siapa dia tukar baju kita? Siapa dia demo sendiri semalam? Bila? Dia tak khabar, dia tukar baju. Sebab mabuk. Orang mabuk kecek, dia tak tahu gapo-gapo. Orang semaya, dia baca Quran tak faham gapo-gapo, serupa lah. Serupa dengan mabuk. Maka dia kata kena semaya ni paling kurang tehah ni kena tahu makna. Ada lagi kau kita tahu makna tehah? Nak tahu mana kau ustaz, kita orang Melayu. Tehah ni 7 ayat ya. 7 ayat. Satu ayat mengapa satu hari ngapa ayat. Hari ni bismillahirrahmanirrahim. Jak pagi pas petang dengan nama Allah ya amat pemurah lagi. Ya amat tengok pemurah. Ya amat pemurah lagi. Ya amat dengan nama Allah ya amat pak cerah ya amat yang tukar. Pemurah pengasihan ini tukar. Dah sehari cakap tak ingat saya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Okey, sehari tak ingat kau tu. Boleh dapur ya. Boleh duk korike ngapa. 7 hari ingat 7 ayat. Kira benar dah tu 7 hari tu. Mana kira benar. Biasa gak sehari boleh ingat. Ingat mula tok ustaz nenek. Teteh tak ada kerja apa. Duk congok muka pitu. Penunggu pitu yang setia. Orang tua kan. Dia tak ada pergi mana duk pitu ya. Tengok orang lalu. Tengok kereta macam-macam. Tangan ni surah Yasin tehah ada terjemah. Ingat tu masa kecil mula. Mari sini mata abjah macam mata panggil abjah. Dengar mak nak baca ni betul ke tak? Mana baca sebutir-sebutir macam dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian Tuhan seru sekalian alam. Tuhan seru sekalian alam. Terjemah tak dulu. Allahu akbar. Boleh dah. Sebab Tuhan kata wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah semaya untuk ingat pada aku. Untuk ingat ni kita kena faham lah gapo dia kita baca. 60 tahun dah homo semaya tiap-tiap hari subhana rabbiyal azim, tak tahu gapo. Dia ingat subhana rabbil azim, subhana rabbil azim bihamdi, subhana rabbil azim bihamdi, tapi makna tak tahu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Kau tak reti makna gapo. Dah at-tahiyya kau tak tahu makna gapo. Hak dia tahu assalamualaikum. Mana tu tahulah. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang.
inna sa'ata atiyatun. Nak Arab kata kullu ma huwa atin qaribun. Tiap-tiap benda yang mendatang itu dekat. Maka kiamat ni semakin hari semakin hampir. Sesungguhnya kiamat itu tetap akan datang. Akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yang aku sengaja sembunyikan masa datangnya. Ka akadu ukhfiha, yang aku sengaja sembunyikan masa datangnya, litujza kullu nafsin bima tas'a, supaya tiap-tiap diri dibalas akan apa yang ia usahakan. Mari hari kiamat ni untuk apa? Untuk membalasi tiap-tiap diri apa yang dia usahakan semasa atas muka dunia. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Ni intipati ni. Kau start pada cerita Nabi Musa tadi, Tuhan nak kata fala yasuddannak, janganlah kamu janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya oleh orang yang tidak beriman kepadanya, serta ia menurut hawa nafsunya, kerana dengan itu engkau akan binasa. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Mudah cerita gak, mu tak sodok penipala lah wahai Muhammad. Orang yang tak percaya ke Quran, orang yang tak percaya pada hari kiamat, tak sedengar mu kecek gapo, orang yang turut hawa nafsu dia, mu tak sah cara gapo. Mu sampai ke dah. Mu royak dah. Dia tak percaya lawan mu juga, tak sah duk cara. Kalau mu cara juga, fatarda, mu akan binasa. Duk main pening bapa jadi binasa. Baik, habis itu wama tilka biyaminika ya Musa. Tuan sambung lagi. Dan apa benda yang di tangan kananmu itu wahai Musa. Nabi Musa kan dia ditukar. Ada tukar Nabi Musa. Mekah ada jual. 400.5. Allah. Bagus ini, tukar bagus. Semua kayu ada. Kayu koka, bahtera Nabi Nuh, tukar Nabi Musa. Dia buat dia sekates-sekates tu kan, boleh buat tu. 400.5. Tukar ni dibuat daripada kayu Nabi Musa, kayu tukar Nabi Musa. Ambil mana tu tahulah. Kayu koka, kayu kapal Nabi Nuh. Oh gila-gilanya beli. 700.5, berapa 700.5. Alah, beli. Baik beli tukar Haji Hamdan tu kaki pak 50 riyal. 50 riyal. Allah Ta'ala tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Gapo dia gak duk tangan-tangan untuk Musa? Allah tahu dah, tapi saja nak berbicara dengan Nabi Musa. Kaedah berbicara ni, kalau kita kecek dengan orang yang orang panggil kita hormati, orang nak kecek dengan kita, Tunggu ni Aziz lah, Tunggu ni Aziz. Okay. Kita boleh tengok dia tu sengih. Boleh ambil gambar tepi dia. Okay. Boleh ambil gambar tepi Tok Guru. Oh, Tok Guru tak kecek pun. Kalau Tok Guru kecek lagu mana? Apa buat gini saja? Tanya mana apa buat gini saja? Tanya sepatah ya. Kita pun selalu benar gini kata Tok Guru, dia makna peace. Peace ni makna dia bobe. Bapa tu jadi excited tu sebab kecek dengan Tok Guru ni. Bukan senang kecek dengan Tok Guru. Tok Guru tanya kita gapo dia ni. Mana kita pun selalu. Nabi Musa ni Allah tanya dia, gapo dia Musa, tanganmu, tanya sepatah je. Ya jawab tu gak. Jela. Qala, jawab Nabi Musa, hiya asaya. Tukar aku ni wahai Allah. Inilah tukar aku. Atawakkau 'alaiha. Aku duk bertekan di atasnya semasa berjalan. Jalan ni aku buat tukar dengan dia. Wa ahusyu biha 'ala ghanami. Bukan setakat tu je. Aku memukul dengannya daun-daun kayu supaya gugur kepada kambing-kambingku. Heret mari daun kayu. Dengan tukar ni lah. Wak jalan dengan tukar ni lah. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan ada lagi lain-lain keperluan patukak ni. Banyak perkara lagi dah tukak ni. Selain buat bedah kambing, selain apa nama ni, buat tukak. Gak ada lagi kegunaan tukak ni. Buat kata orang mana tukak juga.
Dia nak ayat ni excited Nabi Musa ni. Excited Nabi Musa ni, dia kecek. Soalan pendek ya. Tanya ke dia tangan tu. Tu tak soalan dia. Tukar. Jawab sepatah boleh. Tukar tak kena. Tapi dok excited macam kita kecek dengan orang yang kita hormat dia lah. Qal alqiha ya Musa. Kata Tuhan, lepar tukakmu. Leparlah wahai Musa tungkak kamu. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Lepas tengok tukar menjadi ular yang hidup. Tukar kayu lepas jadi ular hidup. Qala khudhha wala takhaf. Ambillah wahai Musa, pegang semula ular tadi, mu jangan takut. Sebab sifat manusia ni memang takut kau ular. Tak takut kau ular? Takut ke tak? Kau ular katak pisau takut. Seminggu tak masuk mandi sebab ada katak pisau. Ke mana? Katak pisau. Geli. Ada lah rumah ustaz tu mari dua tahu lah. Congok. Duk nus amat-amat tak pergi. Kau ular lagi kita takut. Dah. Nabi Musa pun takut kau ular. Kata Tuhan, la takhaf, jangan mu takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang asal. Ni antara mukjizat Nabi Musa di zaman dia ni, tukar jadi ular. Satu kaedah ulama kata, mukjizat nabi-nabi ni dia sepadan dengan apa yang berlaku dalam kaum dia. Nabi Isa, mukjizat dia ke dia? Menyembuhkan penyakit. Kerana zaman Nabi Isa tu, dia panggil masyarakat tamadun tu tamadun perubatan. Siapa yang boleh berubat penyakit hak berat-berat, dia dikira sebagai paling hebat. Orang badi buat ubat. Syarikat obat ni naik. Dia tu dikenali sebagai tabi, doktor. Boleh dia panggil penemuan baru dalam sakit goni. Tapi bisa-bisa orang zaman Nabi Isa ada penyakit yang tak dapat diubati, iaitulah penyakit kusta. Penyakit kusta. Kusta ni ke dia? Kusta lah ustaz. Kusta ni ke dia? Kusta ni kusta lah. Kau negara dia lah kusta ni. Gadia naik kusta. Kulit kan? Doktor kecek soda. Hak kusta tak nak sebut, leprosi kau tak nak sebut. Betul. Tak ada orang yang boleh menyembuhkan penyakit kusta. Dan juga buta kusta ni, hak jenis tata ni memang tak boleh nak sembuh pada zaman tu. Mari Nabi Isa, Allah Ta'ala beri mukjizat ke dia, boleh menyembuhkan penyakit kusta, boleh menyembuhkan penyakit buta, bahkan boleh menghidupkan orang yang mati. Tu mukjizat. Mari Nabi Musa, mukjizat dia kerana masyarakat zaman dia tu jenis gila ke ilmu sihir. Maka bentuk mukjizat Nabi Musa juga adalah seakan-akan itu. Sahur sampai gitu, ambil tali lepas jadi ular. Sahur. Tokak lepas jadi ular. Baru ketika berhadapan dengan ahli sihir Firaun, lepas tokak tali jadi ular. Ular pula ular kecil-kecil, ular lidi, kata tebu. Seh bunyi pun tak geru mana. Nabi Musa lepas tokak dia, tubi anaconda. Mana pokok telah habis segala ular ahli sihir. Ustaz ingat syarah seorang Maulana di Pakistan, dia ngajar kita ni bila berhadapan dengan arahan Allah, dengan kehendak kita, berlawanan kehendak kita dengan arahan Allah, maka kita kena dahulukan arahan Allah walaupun hati kita tak kena. Contoh cerita Nabi Musa sudah. Nabi Musa ada tukar, depan dia tu ular, bukan seekor, beriak-riak. Tangan kita ada kayu tukar, depan ada ular. Otak kita kata ke dia? Katak. Gap dia lagi katak lah.
bukan tu tukar ada kayu ada depan ular kataklah tu otak kita nak kata mari wahyu Allah lepas wahai Musa tukakmu alqiha ya Musa lepas Musa tukakmu lepas tu arah Allah berlawan ni kalau dengan kehendak kita berlawan ni maka kita kena dahulukan arah Allah dahulukan arah Allah lepas tengok jadi apa dia hiya hayyatun tas'a jadi ular hidup besar telah habis selamat kan Nabi Musa selamat Allah kalau kita duduk nyaku situ ada ulas sawah lepas tukar lepas ke menggila ke ustaz Allahu Akbar ramai orang bila bertembung kehendak dia dengan arah Allah surah agama dia kehir ke mana-mana pun nak hak dia Tuhan kata fankihu ma tabalakum nikahilah perempuan yang baik tabalakum ni yang baik Nabi pun ajar suruh pilih perempuan yang baik tapi sekali dia tangkap cintan dengan seorang tino hak tak berapa baik orang lari pun dia tak dengar dah dengar kau tak dengar dah munuk lah rambut merah gitu enggak boleh tukar jadi temul lah dia jawab kita nak ayat tak tutup aurat nak lah tina rambut merah gitu apa boleh tukar jadi temul tak mata merah tu sebab ke dia sebab nak sebab nak kecek buka serang orang gitu enggak boleh ubah belakang tu maksud jadi melekat boleh sebab dia nak sedangkan arah agama suruh nikah dengan orang-orang hak baik akhir nikah jadi juga bila nikah mula-mula tak apalah mula-mula ni mu banyak pitih lagi bila mu tak ada pitih bila orang panggil hidup jadi susah mulalah buat perangai mari temu Allah syekh betul antara royak syekh baru ngaku bukan anak royak hak tu royak lama mu tak dengar ubahlah dia ubah dah mu kata boleh ubah sangat boleh dah syekh boleh serenda kita nasihat macam-macam dah orang tina tak dengar nasihat pindah tempat tidur anak wadah syekh anak tidur dapur dekat togeh dia suka tidur dapur dekat togeh bini tu padai muka bini yang padai muka bukan kata nak pujuk abang marilah tidur kat dalam tak ada padai muka dekat togeh pagi lepas tak jadi juga kena pukul teh bini tak jadi syekh anak teh dah ya teh anak balik hospital padai muka munak sangat Allahu Akbar qala khuzha abida wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghairi su'in ayatan ukhra tu mukjizat yang pertama tu kak jadi ular mukjizat yang kedua wadmum yadaka ila janahika dan kepiklah tanganmu di celah lambungmu masuk ke dalam baju kepik celah tiak takhruj baydaa min ghairi su' nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat celanya sebagai satu mukjizat yang lain ayatan ukhra tangan Nabi Musa yang bersinar-sinar ini juga sebagai satu ayat yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala tangan jadi sinar Nabi Musa seorang Nabi yang cukup pemalu bahasa cerita ni dalam hadis sebut Nabi Musa ni tak ada lah Nabi yang paling pemalu tak rajin pakai lengan pendek tak rajin lengan panjang sekali ni kacing dia tidak menunjukkan diri dia ni pada orang tak ada kata panah kat pecah baju dia canggih panah ke mana apply kat waposak jelu rusak dah Nabi Musa bukan pesen tu Nabi Muhammad ada kita baca hadis duduk dalam rumah selok pohon mari Sayyidina Abu Bakar dia tidak gerak pun masuk Sayyidina Umar nampak keputihan pohon Nabi nampak keputihan mari Sayyidina Osman derah Nabi ni bangun betul-betul kain sambut Osman itu
Aisyah kata, wahai Rasulullah, tak ada ayah aku mari, mu tak ada buat gapo-gapo. Omar mari, mu tak gerak-geri. Mari Osman derah baku bangun bekah betul-betul kain, pergi sambut Osman. Nabi kata, aku malu kepada orang yang malaikat malu kepadanya. Aku malu kepada orang yang malaikat malu kepadanya. Ada hadis Nabi semaya, Nabi sujud buka tangan ni, buka tangan sehingga nampak keputihan ketiak Nabi. Maknanya Nabi tak pakai baju, sebab kain gitu ya. Masa sujud buka tangan ni, dia kata tutup dok, buka sehingga nampak keputihan. Buka tangan ni kata ulama boleh lalu anak kambing yang kecil-kecil ni, boleh lalu. Anak kambing, anak kucing mana. No, ayat tidak kata. Kita pun semaya kena buka lah. Dah kalau semaya sore ni tak ada orang buka sehingga nampak kehitaman ketiak kita. Tapi Nabi Musa seorang yang tak pernah pun dia mendedahkan tubuh dia pada orang, sehingga dia difitnah oleh Bani Israel, mengatakan dia ni seorang yang berpenyakit kulit. Dah tak tengok dia buka baju, nak buka warna penuh korak panah ada belakang, atas belakang tu fitnah dah fitnah. Sehingga sekali Nabi Musa mandi, mandi cak habis segala baju, letak baju atas batu. Okey, letak baju atas batu. Dia mandilah telanjang ni. Batunya awak lari baju. Batu ni hunggal lari. Dia ni, hei, baju aku tahu. Mana? Ketung baju lari. Nabi Musa gak ambil tokak hambak ni telanjang. Batu pula tak sportingnya, pergi lari tu tengah-tengah bandar. Dekat Jepsa. Tengah-tengah bandar tempat orang perkumpulan. Dia ni hamba, oh baju aku saubi hajar saubi. Baju aku tahu. Nyal ketung. Bertipak tengah-tengah bandar tersebah. Orang tunggu. Tengok habis. Allah bukan nak mengaibkan Nabi Musa, nak menjawab tuduhan Bani Israel. Hak kata Nabi Musa tu ada penyakit tubuh dia. Tengok putih seri, tak ada sikit pun penyakit di tubuh Nabi Musa. Terjawablah fitnah Bani Israel. Ni tangan dia tubik-tubik bayda, putih berseri-seri. Linuriyaka min ayatinal kubra. Berlakunya yang demikian itu kerana kami hendak memperlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang juga besar. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Bila kamu sudah ada mukjizat sedemikian, pergilah kamu kepada Fir'aun. Innahu tagha, kerana Fir'aun itu sudah melampaui batas. Tagha ni tahulah melampaui batas. Siapa ke mereka? Fir'aun ni ngaku jadi tu Tuhan. Fir'aun ngaku jadi tu Tuhan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aja dengar ustaz ayat ni. Aja dengar baca semua. Nabi Musa minta sayah kepada Fir'aun, rabbi shrah li sadri, wahai Tuhanku lapangkanlah bagiku dadaku, biar dadaku jadi lapang. Wa yassir li amri, permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan daripada lidahku. Mana kata biarlah dia jadi orang yang fasih berkata-kata. Yafqahu qawli. Jadi Assalamualaikum. Yalah. Aha. Mentah-mentah bila ngajar ni pani habis mesej dah. Habis ngajar. Okey dah. Okey kita apa ni dah. Okey. Assalamualaikum. Mem besar telefon. Talilah. Mem besar ni kena akak. Okay. Nanti macam-macam dia kata. Tidur. Mem besar kena. Isteri lah. Ni apa nama ni, persiapan menjadi seorang da'i, seorang pendakwah. Pendakwah ni kena ke dia
Isyrah sadr, kena berlapis dada. Berlapis dada, dia kena besar, dada dia besar. Sebab kita nak berhadapan dengan orang yang kita tak tahu lagu mana. Tak semua orang suka kita. Okey, mari dengar 200 orang kita ceramah, kita sedap ko. Hak depan ni peminat setia ni, bang lagi ustaz, parok weh. Kita sedap naik angin hak belakang. Dia tengok celaka. Mana? Pira ustaz. Pira sebutir tu gak merah muka kita. Nak menghadapi orang lagu ni kena dia kena isyrah sadr. Kena ada lapis dada. Dah lah ustaz nak gapo sebenarnya coyak biar putih. Oyak nak gapo dia. Ada. Kita ni gapo dia? Bawa dia panggil mesej lah orang ustaz kita dalam pembinaan sebuah kompleks. Jadi ustaz sebutlah dalam kuliah ni kelebihan bersedekah ke apa-apa ni. Kita pun lah nak tolong dia lah, royak lah kelebihan bersedekah begini. Ustaz, royak betul ustaz nak dia sebenarnya. Oh, jangan apa macam kita nak piti. Mana kita la ilaha illallah. Kena lapis dada. Macam-macam orang hak ada depan. Kena pula hak apa dia? Pergi syarah di sekolah rendah. Allah azab. Cikgu pula nyatur depan ni darjah 1, darjah 2, darjah 3, ujung darjah 6. Darjah 6 bila ada ujung hidup main. Hak depan darjah 1 tunggu seru tapi ingu. Oh mana gerai nak berhenti bahasa aku ceramah kan. Tapi tak ada arah lah, tugas sebagai seorang penceramah lagu tu. Kena besar dada, wa yassirli amri, minta Allah permudahkan urusan. Berurusan dengan orang ni, hati orang duk tanya Allah. Hati manusia baina usbu'ir rahman, duduk di antara jari-jari Allah. Tuhan nak balik ke mana, tu urusan Allah. Maka minta Allah permudahkan urusan. Kita tak boleh. Kita boleh rancang tapi tak semestinya jadi. Kemudahan urusan ni Allah yang menentukan. Kita kata sini jeli 2 jam. Okey, ceramah tak kena, kepak tertolak. Kita boleh rancang lah tapi tengah jalan kena kereta punah, kena bocor, kena aksiden, kena kita tak tahu. Kita tak tahu. Suruh Allah